Melalui sinopsis, Pembinaan Kesepaduan Nasional sekaligus Peradaban Majmuk, Malaysia sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi semasa, iaitu Information Communication Technology (ICT), terjelma dalam bentuk internet, digital apps, Facebook, Instagram dan berbagai lagi tapak digital. Ianya telah menular dalam setiap lapisan masyarakat dan generasi termasuk di Malaysia. Dari satu segi, ICT merapatkan jurang komunikasi, namun tiada satu institusi sejagat yang mengawal perkembangan ini, menjadikannya seperti digital jungle. Serentak ICT boleh jadi kawan dan jadi lawan, positif dan negatif, membina dan menghancurkan. Dengan berluasannya fake news melalui media sosial seperti Facebook adalah satu contoh yang sangat dirisaukan oleh kerajaan dan orang awam. Kesefahaman mengenai etika dalam penggunaan ICT yang tidak bercanggah dengan peradaban di Malaysia sangat diperlukan oleh semua pihak. Kupasan mengenai pros and cons mengenai ICT, budaya digital dan disiplin dalam kalangan pengguna ICT perlu diwacanakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan tentang pengaruh ICT ke atas kesepaduan nasional. Dari segi definisi, ICT merupakan singkatan kepada Information and Communication Technology yang bermaksud teknologi maklumat dan komunikasi. ICT merupakan kaedah yang digunakan untuk memindah, menyebar dan memapar maklumat menggunakan teknologi sebagai perantaraan. Seterusnya, bagi evolusi dan pengglobalan teknologi, globalisasi dianggap sebagai proses yang meletakkan dunia di bawah satu unit yang sama tanpa dibatasi oleh sempadan dan kedudukan geografi sesebuah negara. Oleh itu, dunia tidak lagi mempunyai sempadan dan boleh berkomunikasi dengan pantas. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang berlaku mempunyai perkaitan yang signifikan dengan globalisasi. Perkembangan ini telah membawa kepada perubahan yang besar kepada masyarakat dunia amnya kepada negara kita Malaysia. Antara sektor yang menggunakan evolusi ICT adalah pertanian dan makanan, pembinaan, pengangkutan, teknologi maklumat, teknologi komunikasi dan media, artificial intelligence dan Internet of Things. Seterusnya, evolusi teknologi dan ICT di Malaysia. Bahagian pertama, Rukun Negara 31 Ogos 1970 mengatakan untuk membina masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. Berikut merupakan objektif masyarakat Malaysia yang mahu dibentuk. Pertama, mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakat. Kedua, memelihara satu cara hidup demokratik. Ketiga, mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. Keempat, membentuk satu sikap yang liberal terhadap tradisi kebudayaan yang kaya dan berbagai-bagai corak. Dan kelima, membina sebuah masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. Evolusi ICT di Malaysia. Pada peringkat awalnya, 31 Ogos 1970, pada kemerdekaan ke-13, gagasan telah membina masyarakat progresif yang menggunakan sains dan teknologi moden. Pada peringkat seterusnya, 1983, Dr. Muhammad Awanglah memulakan idea untuk menghubungkan Malaysia dengan dunia menerusi internet. Inisiatif ini adalah untuk membantu rakyat yang cerdik IT dalam menghasilkan hubungan internet yang lebih baik untuk kegunaan bersama bagi memajukan negara Malaysia. Seterusnya, pada 1989, rangkaian komputer Malaysia, RANCOM, ditubuhkan dengan kemudahan sambungan antarabangsa. Dan pada 1991, jaring dilancarkan telah dirumuskan bagi menambah baik RANCOM. Evolusi ICT. Pertama, RANCOM. Projek RANCOM ini memberi pengalaman yang baik dari segi pembangunan teknologi seperti forum elektronik yang mempunyai keupayaan berkongsi maklumat dan berkomunikasi antara satu sama lain. Pada peringkat awal RANCOM, hanya universiti tempatan sahaja yang menjadi pengguna RANCOM dan seterusnya terus berkembang dengan sokongan
sokongan dari pihak swasta. Dua, iaitu jaring. Projek jaring merupakan projek bangunan utama yang menyokong aktiviti pendidikan, penyelidikan dan komersial bagi dihubungkan dengan banyak institusi akademik, penyelidikan serta agensi kerajaan dan swasta di Malaysia. Jaring telah berkembang dengan pesat dan internet boleh diakses melalui nodnya yang ditempatkan di seluruh negara. Next, hubungan manusia dan ICT. Cara hubungan manusia dan ICT pertama, memudahkan mencari maklumat yang diperlukan. Kerja dapat diselesaikan dengan mudah serta meringankan beban kerja yang sedia ada. Juga, hanya menggunakan internet dan telefon pintar sahaja untuk berhubung dengan pensyarah atau rakan-rakan. Meningkatkan kefahaman satu konsep, memberi gambaran visual dan memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran. Terakhir sekali, masyarakat menggunakan media sosial sebagai medium untuk berinteraksi dengan kenalan walaupun dalam jarak jauh. Seterusnya, ICT tapak pengukuhan kesepaduan nasional. Ia merangkumi 3 aspek, iaitu dari segi politik, pendidikan dan agama. Dari segi politik, ICT merupakan perkara paling utama dalam menyatupadukan masyarakat dalam media sosial. Ia juga membantu pemimpin menyampaikan maklumat dengan lebih mudah dan tepat. Dari segi pendidikan, ICT dalam PDP dapat mewujudkan persekitaran yang realistik, interaktif dan menyeronokkan. Ia juga mampu menjana kreativiti dan inovasi selain cekap menggunakan teknologi untuk mengakses maklumat. Dan dari segi agama, ICT menyalurkan maklumat dan himbahan informasi ke pelbagaian agama, kepercayaan dan adat Islam di media sosial. Oleh itu, masyarakat akan lebih saling menghormati dan menjaga sensitiviti antara kaum. Etika dan peradaban dalam penggunaan ICT. Etika dan peradaban dalam penggunaan ICT, ia merangkumi 3 perkara: komunikasi sesama manusia, hormati masa dan keadaan pengguna lain dan mengikuti piwaian online. Untuk komunikasi sesama manusia, kita perlu menghormati privasi dan pendapat yang dikemukakan orang lain. Kita juga perlu menjaga adab percakapan dan penulisan dan juga tidak menggunakan kata-kata kesat. Hormati masa dan keadaan pengguna lain. Kita tidak perlu menghubungi apabila hari terlalu malam, tidak perlu memaksa seseorang untuk membalas pesanan, tidak mengganggu masa seseorang dan tidak menyebarkan aib seseorang. Mengikuti piwaian online. Kita perlu mengikut piawai kelakuan online sebagaimana yang kita lakukan di dalam kehidupan sebenar. Kita juga perlu elakkan perbualan yang menimbulkan isu perkauman. Dan kita juga perlu memastikan kesatihan sesuatu perkara sebelum menyebarkan. Isu semasa ICT. Terdapat 3 perkara yang sering berlaku pada masa kini, iaitu penyebaran berita palsu, cyberbully dan penggodaman hack. Penyebaran berita palsu. Untuk mengatasi penyebaran berita palsu, kita perlu semak sumber dan kesatihan berita, fikir manfaat berkongsi dan berhati-hati dengan cerita yang beremosi. Untuk cyberbully, bagi mengatasinya, kita boleh cekap memilih rakan dan mengikut iaitu follower di media sosial. Dan juga tidak perlu menyebarkan hal peribadi di media sosial. Dan terakhir adalah penggodaman, iaitu hack. Bagi mengatasi penggodaman, kita perlu mengukuhkan keselamatan PC anda. Elakkan login secara automatik, elakkan menggunakan Wi-Fi awam, sentiasa membersihkan sejarah browser anda dan sentiasa logout dengan betul. Okey, itu sahaja. Sekian, terima kasih.